So Surat 74 baris 17 dari bawah. لا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على آله الكرام شؤون الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baris 17 dari bawah. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف صلى الله في السرة أمرك في هذه الدار أمرك في هذه الدار بالنظر في المكونات وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته. Amaraka fi hadhihi dar bin nazar fil mukawwanati, telah disuruhkan Allah Ta'ala engkau pada negeri dunia ini dengan mendirik pada segala yang diadakannya, supaya engkau mengambil dalil dengan dia atas wujud wahdaniyahnya, dan lagi akan dibukakan bagimu dalam negeri akhirat daripada kesempurnaan zatnya Ta'ala, dan bahawa segala orang yang ahli dunia itu, jikalau dikenalkan hak bagi mereka pada segala sifat Rabbaniyah Subhanahu wa Ta'ala, nah saya tiada kuasa mereka itu demikian kerana ketiadaan bertambatan segala yang hadis dengan yang qadim. Dan ada pun segala orang yang ahli akhirat, maka dikurniakan mereka itu kuwah malakiyah nuraniyah daripada nur baqa'nya Ta'ala, maka melihat mereka itu akan Tuhannya dengan dia pada barang yang dibukakan mereka daripada kamal zatnya Ta'ala, dan tiada penglihat hamba itu kadar yang dikurniakannya daripada nur. Dan adalah penglihat di dalam negeri akhirat itu musyahadah dengan tiada mata hati, dan yang nyata ia bagi itu bahawasanya tiada beza antara mata kepala dan mata hati dalam negeri akhirat, dan bahawasanya jadilah sekalian melihat dengan kesukaan pada musyahadahan. Amaraka fi hadhihi dar bin nazar fil mukawwanat, mana disuruh banyak dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dan juga di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya kita melihat. Amaraka fi hadhihi dar bin nazar, kulin zuru, tu lapas nazara yang zuru, mana kulin zuru maza fis samawati wal ard, sila perhatikan apa yang ada di dalam langit dan bumi. Apa yang ada ialah mazhar ataupun nur. Mazhar bagi wujud Allah Ta'ala. Kalau ulama usuluddin dia bagi dalail, itu dalil-dalil ataupun burhan, tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran, keagungan, kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ulama sufi dia memandang ialah sebagai mazhar ataupun dipanggil cermin untuk memandang kebesaran dan keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Dia kata di dalam, dia kata lita'nas bima fiha hatta la tastauhish minha nazaran
linisbatiha ilaihi, supaya mana kamu berjinak dengan barang yang padanya sehingga tidak liar daripadanya. Allah. Sebab orang yang benar-benar mengenali, dia tak liar. Yang baru nak kenal, dia liar. Yang baru nak kenal Tuhan di kalangan orang yang salik, dia meliarkan diri dia dengan dunia, dengan makhluk. Peringkat awal sebab apa? Untuk membina kekuatan dalaman dia. Sebab dia rasa terganggu. Bila hati dihadap pada makhluk, dia rasa terganggu dengan Tuhan. Jadi dia mengambil jalan, dia asing. Dia mengambil jalan, dia menjarak jauh. Sebab dia bau perjalanan. But nur dia belum begitu kuat. Jadi yang dapat dengan dunia ada dua golongan. Ya, yang rapat, satu arif benar, satu lagi orang yang hanyut terus. Yang rapat dengan dua hanyut terus, langsung tak nampak tuan, macam orang kafir dan orang yang lalai. Ada pun ahlillah, dia tak lari kan. Lambatkan dunia pun dia ambil, dia tak ada hal. Sebab apa? Dia tak menilik zahir, dia menilik batin. Dia menang yang menghantar ila dia, yang menggerak tu semua dia. Maka dia telah karam dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak menjadi hal bagi dia kewujudan dunia. Di sini mana ada sedikit perbezaan antara mereka yang menilik dunia tadi pada zahirnya, tidak pada batinnya. Sebab tu dia kata dulu, innamas tauhashal ubad wa zuhad, mana sesungguhnya liarlah segala ubad. Ubad apa? Ahli ibadat yang cukup kuat ibadat, dia panggil ubad. Kalau abid baru ahli ibadat. Kalau ubad dia bawa dengan siram mubalaghah atau wazan fa'alun, mana orang yang lampau kuat ibadat. Wazuhad, orang yang tinggi sangat zuhud dia, tapi dia liar. Yang mana jadi liar? Ubad wazuhad min kulli syai'in, daripada tiap-tiap satu, daripada makhluk. Sehingga hatta infaradu bil jibal wa tarakul ahliyin wal awtan wal amwal, sehingga mereka terpaksa peringkat awal ditinggalkan sebentar. Ya, dia lari ke bukit, dia lari ke gunung, dia meninggalkan kampung dia dan harta benda dia. Sebab apa? Dia membina peringkat awal itu untuk, maknanya tetap jangan bergonggah dengan ujian dunia. Adapun sebab apa dia kata situ dia lagi? Sebab li ghaibatihim anillahi fi kulli syai'. Sebab pandangan dia masih lagi tenggelam. Bila dipandang dengan makhluk, dia tenggelam dengan makhluk. Dia belum apa kuat. Itu maksud dia terpaksa elak dulu. Tapi falau syahiduhu fi kulli syai' lam yastauhisum min syai'. Tapi kalau hati dia tiap-tiap kali jatuh je pandangan qalbi, pandangan zahir dia kepada makhluk, serta rentak terbuka mata dalam dia, maka dia takkan liar daripada makhluk. Itu beza ya. Sebab para awliya pun dia punya beza lain, dan yang ni jalan macam ni, yang ni jalan macam ni. Bagi nak memahami cara dia orang tu, kadang-kadang kita tak faham ya kedudukan dia. Sebab suhu rohani mereka ni tak sama. Yang ni macam ni, yang ni macam ni. Ada yang di dekat, ada yang jauh. Peringkat yang jauh tu peringkat dia rasa dia belum, dia takut tidak stabil, dia terpaksa elak. Ada pun mereka yang tak karam dengan Allah Ta'ala, dia melihat Allah Ta'ala dalam setiap asyak yang diperhati, maka tak ada hal bagi dia. Tak ada hal bagi, lambat apa pun dia tak lari daripada dunia. Sebab apa? Sebab dunia itu sebagai cermin bagi dia. Tapi mereka yang tidak dapat mengambil dunia dan makhluk ini sebagai cermin, ya, sebab takut dia tersangkut, terpaksa dia elak dahulu. Ya, itu timbulnya sebab orang yang zuhad, ya, ubad ahli ibadat. Sebab li ghaibatihim anillahi fi kulli syai'. Sebab mereka masih ghaib lagi, ya, dalam memandang sesuatu. Sebab tu disuruh kita serentak banyakkan zikir biar sampai peringkat mata dalam dan mata luar dibuka sekali. Ya, mata luar buka, mata dalam buka terus serentak. Ya, mata luar memandang kesan, mata dalam memandang muassil. Mata luar memandang makhluk, mata dalam memandang khalik. Mata luar memandang kaun, mata dalam memandang mukawwin, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beza kedudukan dia. Sebab tu dia kata sini mereka lari. Sebab kalau sekira palau syahiduhu, kalau dibukakan mata dalam dia sentiasa menghadap Allah Ta'ala, sehingga makhluk ni pun tak nampak apa lagi dah, ya, sehingga maknanya dia tengok dunia ni sama bagi dia, ada tak ada serupa, ya. Awal bulan dengan akhir bulan kalau kita lah yang mudah-mudah buat misal serupa je, boleh kan? Awal bulan, tengah bulan,
Ya, super je. Awal bulan dia segar sikit, apa kocik tebal kan, dapat gaji dalam kocik ada 20,000, 10,000, senyum. Bila tengah ujung bulan 20 bulan dah tinggal siling monyok. Mana kita ada beza. Dunia banyak kita rasa lain, bila dunia tak ada kita rasa lain. Mana dia berselap dengan makhluk bukan dengan Tuhan. Walaupun nampak dia sujud ke Tuhan, dia menghadap kiblat, tu kiblat zahir, kiblat roh dia tak dapat menghadap. Kiblat roh kalau dia tak boleh menghadap bahaya kan. Dia akan mudah tersangkut hati dia dengan makhluk. Tapi kalau kiblat roh dia tepat, dia ada hal dengan makhluk. Ada makhluk tak ada serupa bagi dia kan. Ada makhluk tak ada makhluk serupa bagi dia. Dan dia kalau pandang makhluk pun serupa. Sebab tu Rabi'atul Adawiyah kata hatta yastawiya indahum, sehingga sama bagi mereka al-hajar waz-zahab, antara batu dengan emas sama. Kalau kita tengok emas lain, batu lain, belum lagi. Kalau kita tengok duit lain, daun kayu kering lain, belum nama lagi. Kalau dia tengok daun kayu dengan duit siapa, tak ada apa kan. Itu orang sudah tamakun makrifat dia dengan Tuhan. Itu kalau lambat dunia pun tak ada apa. Dia ambil dunia pun tak masuk dalam. Ada tak ada hal lagi. Itu arif billah. Inilah syurga dunia yang dibukakan dia dengan Tuhan. Tapi kata dulu taraf tu bahaya. Ada dunia dia leka, tak ada dunia pun dia dia memusing tuan-tuan. Sebab apa tadi punca dia? Li ghaibatihim anillahi fi kulli syai'. Dengan sebab dia lenyap daripada Ta'ala dalam ketika dia menghadap makhluk. Adapun yang sekulungan lagi arif billah, falau syahiduhu fi kulli syai', lawak dia lam yastauhishu min syai'. Kalau sekiranya dia tidak karam kalbi dia berlazat bernikmat dengan Tuhannya, maka tidak meliarkan dia pada satu. Mana orang bagi dunia pun tak ada hal, tak ada dunia pun tak ada hal. Ada dengan tak ada serupa. Sebab apa jadi serupa? Sebab hati dia tidak digantungkan dengan makhluk. Itu maknanya. Tinggi tak jalan dia ni? Cantiklah tuan-tuan. Jalan penyelesaian hidup sebenarnya jalan sufi kan. Siapa tak masuk jalan sufi, hidup dia tak selesai. Hidup tak akan selesai kalau dia nak masuk jalan sufiyah. Jalan sufi ni jalan kerohanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sentiasa jiwa dia dengan Tuhan, bukan jiwa dengan makhluk. Kalau jiwa dengan makhluk, kita mencari azab diri kita sendiri. Kalau kita tambatkan diri dengan makhluk, kita mencari jalan kebinasaan diri sendiri. Bila ada makhluk, kita jadi lalai dengan Tuhan. Tak ada makhluk pun kita berpusing. Berpusing. Itu tak betul lagi. Dia sampai sama bagi dia. Ada dengan tak ada, wujuduhu wa adamuhu mustawiyan. Ada tak ada sufi. Sebab jalan sufi kalau kita mengaji faham tu tenang. Tenang jiwa kita kalau kita mengaji jalan tasawuf. Kalau kita mengaji ilmu usuluddin, ilmu tu ilmu yang besar. Mengenalkan Tuhan tapi jiwa tak bertetap. Dia asyik nak berdebat je kan. Dia asyik je nak berdebat je. Bambu mengambil dalil tamu sini, ambil dalil lala dia nampak dia hebat. Pegangan tu cantik. Pegangan tu dia kenal Tuhan, tetapi penghujung dia tu jadi kalau sebab jiwa dia tak dibersihkan, jadi ilmu tu jadi hijab bagi dia. Ini hijab apa dipanggil? Hijab nurani. Hijab nurani maknanya hijab hati dia tak boleh pergi ke Tuhan, mantul hijab. Dengan sebab dia sibuk dengan ilmu zahir. Ilmu zahir tu tinggi, tapi jangan berhenti kat dia. Faham tu benda kena faham betul. Jangan berhenti kat dia, pandang semua tu dari Allah, dengan Allah pada tanah habis. Tapi kalau dia pandang diri dia, sebab apa? Dia tak mahir dalam perjalanan kerohanian, dia tak mahir dalam jalan tasawuf. Bila dia ada ilmu zahir kan, mula nampak dia hebat. Amin. Dia pandang jadi hebat, pum, masuk longkang tuan, terkejut longkang habis. Jangan pandang diri kita tak ada apa kan. Matikan habis. Sebab kata mutu qabla an tamutu. Matikan diri kamu sebelum mati. Sebab mati itulah jalan pembuka dengan Tuhan. Mati zahir, jaga zahir. Tengok Nabi Ibrahim cerita masyhur kan. Bila malakul maut nak ambil nyawa dia, segegar malaikat maut. Dia kata ada kekasih nak ambil nyawa kekasih. Sebab Nabi Ibrahim diberi pangkat Khalil. Nabi Ibrahim diberi pangkat Khalilullah, kekasih Allah. Lalu malaikat jumpa balik menghadap Allah Ta'ala dengan cara yang layak, yang laisa kamisli syai'. Dia kata Ibrahim cakap begini, ya Allah, ada kasih nak ambil nyawa kekasih. Oh itu. Dia segegar malaikat. Allah Ta'ala bagi Nabi Ibrahim TKO terus.
Kau cakap dengan Ibrahim, ada kekasih tak nak jumpa kekasih? Tulis. Bila malaikat tanya ada kekasih tak nak jumpa kekasih, atau tak langgar tu, terperanjat Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim kata, sekarang juga engkau tarik nyawa aku, sekarang juga, jangan tangguh lagi. Ya, mana tarik nyawa, putus dengan makhluk, kontak dia dengan Tuhan. Itu dipanggil pasal wasal, paslun waslun. Kau kerat kalbi kau dengan makhluk, kau sampai Tuhan. Kau gantung ke hati kau dengan makhluk, habis kau terhijab dengan Allah Ta'ala. Menderitalah kita sepanjang hayat ini. Ya, menderita insan bila jiwa dia dikaitkan dengan makhluk, ditambah dengan makhluk. Mengambil kesedapan dunia dalam hati, itu racun. Ya, kita makan, kita rasa sedap, masuk dalam hati, itu racun. Kita makan, pandang af'al Tuhan, atau obat. Makan sama je makan, dan kerja sama kerja, tapi dalam dia lain. Kalau dalam dia terikat dengan benda, habis. Kalau kalbi dia ikat dengan Tuhan, itu nikmat. Jadi dia makan, dia tengok, sebab satu dulang kalau makan tak sama. Ada yang makan satu dulang tu, dia mandang dari Tuhan. Ada itu, mana ahlillah akan duduk kat kita, makan kita, kita tak perasan. Sebab beza dia bukan luar, beza dia dah dalam. Beza dah dalam. Itu dalam hikam Abi Madian At-Tilimsani. 3 orang, 4 orang datang masuk istana sultan, istana raja ni. Dan istana raja tahu aja lah kan, dengan peralatan dia pun dalam rumah, barang macam-macam. Yang masuk tadi tukang kayu. Dia masuk je rumah, dia tengok kayu. Dia kata cantik betul sultan ni punya tiang rumah, hiasan. Dia hati dia fokus kat itu. Kan? Sebab dia tukang kayu. Yang tukang besi pula, dia tengok besi-besi rumah sultan. Ini besi apa? Ya. Ni high class ni. Tak ada lawan, dia tengok. Dia penumpuk kat situ. Yang antik pula, dia ternampak pula barang simpanan sultan antik. Dia punya seronok situ. Dan yang waliullah nak nampak, ini apa di istana ni, dekat akhirat lagi besar pada ni. Itu betul. Dia tengok istana sultan, diingat mahligai dalam syurga. Kita baca kul huwallah 10 kali je, dapat mahligai satu. Sekecil-kecil mahligai 10 kali ganda dunia. Macam mana macam? Tuan-tuan pula tengok orang buat rumah, luas dia 10 ekar. Ada rumah dia 10 ekar? Ni ada tak? Kalau ada 10 ekar, ini rumah apa? Rumah jin apa? Ya, kita punya rumah besar-besar pun adalah apa kita buka kan istana besar mana kan. Suku ekar pun tak ada. Taruhlah seekar rumah dia, itu besar dah. Sana 10 kali ganda dunia. Macam mana bayang? Sebab al-hayatu ba'dal mamat mimma la yudrikul aql. Kehidupan selepas akhirat, lepas padam jasad kita sini, akal tak boleh nak tangkap. Kehebatan dia cukup dahsyat. Bahkan alakar roh dengan jasad dijauh oleh alakar. Jasad duduk dikubur, roh dia di atas, dia ada kontak, dia boleh kontak. Kita kalau pisah aja putus. Alam dunia, kalau alam sana dia ada kontak. Itu semua amrullah, urusan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hebat. Maka sini disuruh kita pandang sampai terbit kehebatan Allah di dalam kalbi dia. Sebab selagi kalbi kita tidak terbit dan merasakan azamah, kebesaran keagungan Allah Ta'ala, amat bahaya. Meniti kehidupan dunia tanpa kontak rohani dengan Tuhan amat bahaya. Lebih bahaya daripada telur di ujung tanduk. Sebab tu zikir tak boleh putus sebenarnya. Jangan putus zikir walaupun kita lalai. Jangan putus selawat walaupun kita lalai. Bawa ayat dan lama-lama insya-Allah Allah Ta'ala buka. La tatruki zik li'alimi hudurika ma'allahi fi. Kamu jangan putus zikir walaupun hati kamu masih lalai. Sebab tu Ibn Atas pancang kat situ, jangan tinggal sembahyang, jangan tinggal walaupun tak khusyuk. Mana itu semua asbab untuk kontak. Jadi kalau ini kita tinggal habis kan, ya, tak ada zikir habis, dia padam terus. Waktu dia kena sentiasa jalan dalam, ya, supaya kita dibukakan. Bila terbuka tu nikmat paling besar. Tak ada nikmat paling besar bila dibukakan kalbi insan dengan Tuhannya. Ya, adapun kalau kalbi dia masih buka lagi sedap dengan dunia, itu menutup jalan ketuhanan, tu bahaya.
Lepas tu jangan ambil, jangan letakkan makna dalam kalbi kita kemanisan makhluk, ya, kemanisan dengan makhluk. Dan letak itu bisa jawab dia. Memang kita nak berjalan ke Tuhan sakit, macam orang nak buat semayang pun tak boleh bangun, bisa badan lah sana kan, ya, seksa dia buat. Dan apabila bisa rohani berlaku, mana bisa rohani, kita berani masukkan lazat makhluk dalam kalbi kita. Kita masuk aja lazat makhluk dalam kalbi, mana seolah kita menelan racun dan akan menyebabkan rohani kita bermasalah, seksa untuk menghadap Allah Ta'ala. Beza orang kalau rohani sehat, dia berlazat dengan Tuhan, dia tarik zikir 10-20 ribu main kan. Ya, itu dalam sulut kurang-kurang 70 ribu saya kita bantai. Itu paling kurang. Ada yang lebih 100 lebih pun. Sebab apa? Dia boleh buat sebab kita dah set cara-cara dia kan. Dan rahsia dia penting dalam. Dia dalam, dia dapat kemanisan dengan Tuhan, dia punya laju dan punya lazat dia dengan Tuhan. Dan tapi bila dalam tak ada kontak dengan Tuhan, dia masih ambil lazat dengan dunia, dengan makhluk lagi, itu dia meracun ke kontak hubungan dia dengan Allah SWT. Sebab li ghaibatihim anillahi fi kulli syai', sebab lenyap hati dia dengan Allah ketika dia menghadap. Ya, sebab dia suruh madkhala sidqin mukhraja sidqin. Mudkhala sidqin, mana dia masuk dengan dia. Mukhraja sidqin, keluar dengan dia. Masuk dengan Allah, dia keluar dengan Allah. Boleh selamat. Dan orang ni boleh pimpin orang. Kalau dia masuk dengan nafsu, dia keluar dengan nafsu boleh. Ibadat tapi dia masuk dengan nafsu. Dengan nafsu mula dia mempak dia. Ibadat dia nampak dia hebat, dia handal habis. Dan dia keluar, dia takkan jumpa jalan makrifat dengan Tuhan. Akhirnya dia besarkan apa? Dia besarkan diri dia. Yang nampak dia hebat, dia handal habis. Ini lagi bahaya kan? Ini lagi bahaya. Mana hijab nurani lagi bahaya. Kalau hijab zulmani, dia buat maksiat, dia buat mungkar, dia pun masih tahu lagi dia jauh. Tapi kalau dia buat dalam hijab nurani, dalam ibadat, dia rasa dia hebat, padahal sangkut. Mana sangkut? Pandangan rohani tak lepas ke Tuhan. Ya, orang suruh ibadat nampak besar dia, dia buat ibadat nampak besar dia, bukan besar Tuhan. Itu satu bahaya besar. Sebab apa? Dia belum matang rohani dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ke mana pun zikir jangan putus, tarik sampai peringkat dia kata pada syahiduhu fi kulli syai' lam yastauhishu min syai'. Ya. Sebab kerana wali-wali kita tengok ada yang nampak macam dia tinggal dunia. Ada wali-wali kita tengok kadang-kadang yang ambil dunia tu. Macam mana inilah tempat dia. Ya, mereka nak sama dalam, luar lain. Ya. Si Ahmad Al-Faruqi dan ni wali besar, rumah dia macam istana kan. Hampir orang kata, dia apa kata wali, rumah macam istana. Ini ahli dunia. Ya. Jadi satu orang tu jumpa pelik kan ya. Tapi dia kena atas tunjukkan Syekh Ahmad Al-Faruqi punya wali, dia punya karamat dan dia punya kasyaf dia, masya-Allah. Yang saya cerita dulu kan. Seorang tu nampak macam nuzul, dia bawa bekal kain baju dia buncang kecil, dia pikul dengan kayu. Dia jumpa Syekh Al-Faruqi, dia masuk rumah macam istana, dia pun tegur, macam ni wali apa kan? Dengan dunia gini-gini. Dia masuk tadi, dia sorokkan dia punya bekas ada kat belakang pintu, takut orang ambil. Betul dia jumpa lah. Bila jumpa Syekh Al-Faruqi, dia kata, kau nampak dunia, kau punya bekas kecil pun kau sorok kat belakang. Dia kata, bekas yang kecil kau masuk dalam hati kau. Dia kata, peranjat kawan tuan-tuan ni. Sebab wali-wali ni macam-macam pesen kan. Ya, dia punya color rohani dia tak sama kan. Ya, color rohani, uniform rohani dia tak sama. Sebab tu kita tak boleh sebarangan dengan para awliya kan. Sebab mereka ni kekasih Allah Ta'ala. Dan kasih duduk di mana tuan? Di dalam. Bila kalbi dia ma fi qalbi ghairullah, habis dalam dia selamat. Ya. Jadi katakan apa? Man atallaha bi qalbin salim. Mereka yang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Apa yang sejahtera? Takhallus qalbi dia daripada yadul aghyar. Hati dia lepas daripada tangan makhluk memegang kalbi dia. Itu dia panggil warid. Di antara datang dia awrada alaikal warid liyatasallama min yadil aghyar. Atau datangkan warid dalam kalbi dia, bahawa hati dia tak ada lagi tertambat dengan makhluk. Allahumma ja'alna minhum. Tak ada nikmat yang paling besar bila kalbi kita Tuhan sentap. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minal muradin. Itu doa Sayyidi Ibrahim Ar-Rashidi, anak murid kanan Sayyidi Ahmad bin Idris.
Allahumma ja'alna minal muradin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang engkau kendaki, mana engkau tarik. Bila tuan tarik je kalbi seseorang menghadap dia, selamat tuan. Selesai. Lazat dia habis. Lebih lazat daripada 1000 kali jima'. Tentu jima'. Ya, lazat jima' tu tuan kalikan 2, 3 sampai 1000. Macam punya lazat jima' kan. Tak ada, ni lagi sedap menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan lebih dahsyat daripada 1000 kali jima'. Dengan syarat tuan tarik kalbi dia. Pum. Dia menghadap dia Tuhan, selesai kan. Ya, bila dia dah berlazat dengan Tuhan 100%, kalbi dia tidak lagi dengan makhluk. Mana kalbi dia bukan duduk alam malak, alam mulki. Dia sudah naik alamil malakut. Ya, sudah naik alam malakut. Maka dia memandang kita yang mengikat kalbi dengan makhluk macam katak bawa tempurung. Wali-wali tengok kita macam katak bawa tempurung. Dah habis-habis kau sekup kau punya kalbi, ruh, sir kau dengan makhluk. Dia dah naik taraki ke atas. Berlazat ia dengan Tuhan. Allahumma ja'alna. Cari dan malam-malam menangis minta dengan Tuhan, ya Allah, engkau tariklah kalbiku ke hadratmu. Bila Tuhan tarik tuan-tuan, Masya Allah, nikmat dia tak boleh nak cerita tuan-tuan. Ya, sampai dipandang makna batu dengan emas serupa. Inilah rahsia tuan. Bila aku injizab, tertarik kalbi, sak tuan-tuan. Ya, Fir'aun yang begitu dahsyat, dia punya zalim, sampai tukang sihir tak nampak lagi dia dah. Bila berlaku injizab, tarikan, atau tarik hati tukang sihir Fir'aun yang datang nak jatuhkan Nabi Musa, berpusing beriman dengan Nabi Musa. Itu berlaku tarikan jazbah. Pum, tuan tarik. Dengan apa sebab dia? Memandang kebesaran Tuhan pada dia tajalikan pada tongkat dia tadi. Dia cempak tongkat, sap, dia bertukar, dia telan habis. Ya, tukang sihir punya ular di situ juga dia sujud kepada Tuhan. Amantu billah Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Allah Tuhan Musa. Bila apa? Tu tarikan berlaku. Ya. Betul, kalau Tuhan tarik dan ya, penyangak, perompak, lanun pun jadi wali. Banyak cerita kan, ada perempuan pelacur tukang gelik pun jadi wali kalau Tuhan tarik kan. Dia tarik habis. Ya. Tuan kita cerita seorang dulu kan, seorang salih, dia ingat ya, asyaddu taqwa asyaddu syahwah. Lagi kuat kita bertakwa, Tuhan uji lagi kuat nafsu dia. Lagi kuat. Jadi seorang abid kuat ibadat ni, dia berasa nak pergi berzina kan. Dia berasa nak pergi berzina dengan perempuan pelacur. Perempuan tu pula cantik lah kan. Wah, dia nak pergi berzina. Dia pergi. Siap. Last sekali berjumpa dah perempuan tu. Dah bayar duit kan. Cuma nak on dia tak. Nak buat zina tu tak, Tuhan pelihara dia. Sebab dia ibadat di mana tu kehikmat Allah Ta'ala beri dia. Nur ibadat tu masih ada. Akhir dia kata, dia kata, aku dah terlajak jauh ni. Terus dia tinggal. Dia pusing balik. Perempuan pelacur tu kata apa, nanti dia dulu, dia kata, kau duduk mana, dia kata. Dia kata tak. Dia pun sebut nama dia, aku sekian nama aku duduk kampung ni. Pum, dia cabut lagi. Perempuan pelacur tu kata, aku berzina hari-hari. Ya, dah macam binatang, lebih teruk binatang. Tiba-tiba laki-laki sekali nak berzina, dia taubat, ya Allah, jauhnya aku dengan kau. Dia pun sedar. Akhirnya perempuan tu dengan sebab laki-laki tu saleh bertaubat, dia pun jadi ikut berkat dia taubat. Dia pun tinggalkan perzinahan dia tadi. Dia cari laki-laki, jumpa kampung dia, jumpa rumah dia, dia pun ketuk pintu. Ya, laki-laki tu buka pintu, tengok perempuan pelacur, dia pun terperanjat. Dia ingat kawan tu ajak buat tak senonoh kan. Rupa kawan tu niat nak jadi baik, pum, tombang tu, pensan, meninggal tu. Terus meninggal orang saleh tadi. Meninggal. Dah perempuan tu kata, Allah. Dia niat nak baik kan, nak minta seorang orang saleh tadi, ulama tadi ataupun wali tu pimpin dia, tiba-tiba meninggal. Tapi oleh kerana niat dia tu baik, tu pentingnya niat. Kalau niat dia ikhlas, Tuhan pimpin dia. Akhirnya antara jumpakan dengan orang saleh yang sama juga. Ya, akhirnya bimbing dia, akhirnya dapat anak 8 orang, dan anak 8 orang tu semua jadi nabi kan. Itu cerita Bani Israel kan. Mana Tuhan nak tarik tu? Dia pelacur tuan-tuan, anak boleh jadi nabi. Pum, Tuhan tarik. Tapi kalau Tuhan nak jatuhkan, pum pula kita tengok cara dia. Bal'am Ba'umrah, Barsisah, Bal'am hebat tuan-tuan ni. Boleh terbang atas udara, peringkat wali. Dia kata Tuhan sentap dia jadi kafir tu. Dia terbang atas udara boleh mati kufur. Yang tadi punya teruk boleh jadi hebat. Itu kerja Tuhan. Dia tak jadikan asma' dia. Ya, bila ditajalikan rafi', orang jahat, rafi' diangkat, pum, naik atas. Tapi kalau ditajalikan muzil, dihinakan, orang mulia, pum, dijatuhkan. Ada sebab-sebab ni lah. Itu maknanya.
Lepas tu kita dalam ibadat, lagi banyak ibadat, lagi kita kena takut, lagi gerun. Sebab dia kena pusing je habis. Dia pusing je habis jawab. Wala ayazabillah. Tu minta hati kita jangan terpusing tuan-tuan ni. Allah. Tu sebab tuan guru saya selalu dia kalau mengajar diulang tuan ni. Ya, tuan guru wali besar tuan di Melaka, tuan kenal, kalau tak kenal berat jawab ni. Tuan guru Haji Abdul Wahid, tu wali besar tuan ni, karamat dia juga banyak. Tiap-tiap kuliah dia selalu disebut ma fatfat wa ma matmat. Ma fatfat kata barang yang sudah wa matmat yang dah mati sudah. Apa maksud dia? Jangan ulang lagi, cerita dulu, tutup buku, jangan sebut, jangan cerita lagi. Kesilapan kita apa, jangan sebut. Kau sebut seorang kau suka benda tu, tutup. Ya, jahat macam mana kita sekalipun, tutup buku, insya-Allah Tuhan buka jalan. Tu mana tu bang kita ubat nasu. Banyak cerita kan, kita masuk sampai dah bunuh 99 orang. Dia pergi jumpa seorang abid ahli ibadat, dia tanya abid, boleh tak bertaubat? 99 orang kau bunuh. Berat, tak ada jalan nak taubat. Dia ambil pedang cukup 100. Itu bahayanya apa? Beramal tanpa ilmu, nyawa tercabut. Ya, tadi ilmu dia pakai otak dia. Sampai 99 orang kau bunuh ni, berat nak taubat macam mana dia kata. Kawan dia kata kalau tak boleh tak apalah, dia pergi pedang sap cukup 100 kan. Itu bahaya tak ada ilmu. Kemudian dia berjalan jumpa seorang ulama, orang berilmu. Dia tanya masa dah bunuh 100 lah, tambah tadi 99. Ulama tu kata banyak mana dosa kau pun Tuhan sedia mengampunkan dia. Dengan syarat kau ikhlas betul-betul kenal Ta'ala. Ya, dia pun makna alhamdulillah juga. Baik. Satu. Kemudian kata Imam An-Nawawi, ajar qabla dar. Kita nak pacak rumah ni, tengok jiran sekeliling, ada tak membantu suasana kita ibadat dengan Tuhan. Ya, kalau kita buat rumah sebelah ni toke arak, sebelah toke judi, sekolah sikit dangdut, mati kita kan. Boleh tidur kedebang kan. Cari, sentuhkan tempat kita dulu. Itu maknanya. Jadi maknanya ulama tadi kata engkau dah bertobat, alhamdulillah, sekarang aku tunjuk engkau satu karyah. Ya, satu Korea ni sana tu banyak gulungan sulaha, mana orang-orang saleh. Pergilah sana kau beribadat di sana. Dia pun ambil start berjalan. Jalan tengah jalan meninggal kan. Dia meninggal jadi rebutan antara malaikat azab dengan malaikat rahmat. Malaikat rahmat kata dia bertobat, at-ta'i min azam kama la zambala. Orang bertobat sebab tak ada dosa, bersih. Yang dia kata mana ada bertobat dia semayang tak pernah lagi. Nak masuk syurga macam mana? Baru tobat saja. Bertengkar. Tuan-tuan ke malaikat seorang tukuh. Ke arah mana dia? Kalau dia arah sini lebih dekat, maka dia ahli syurga. Kalau sini dia kurang lagi, mana dia sebalik ni. Bila diukur je, dia satu hasta je lepas dan. Bermakna min ahli jannah, ahli syurga. Ya, itu kasih sayang Allah Ta'ala. Lepas tu banyak mana kita jahat sekalipun, macam mana kita silap banyak dengan Tuhan sekalipun, jangan putus asa, ikhlas dan niat, insya-Allah. Ya. Bukan jadi orang salih nanti dia tarik jadi wali mana dia. Tapi itu maknanya kena ikhlas betul-betul, kena Ta'ala, insya-Allah Tuhan tunjuk jalan di mananya, Tuhan buka sampai dia boleh pergi tinggi makrifat dengan Tuhan. Ya, itu makna kita jaga. Makna sini apa ni? Betul-betul kita iktimad atas Allah Ta'ala, minta pertolongan dia sungguh-sungguh. Maka di antara kurnia Tuhan kepada kita iman dan makrifat ini nak membina kan. Sebagai dia kuat, dia tu dia suruh kita pandang. Pada suruh murakabah banyak. Raqib annallaha yara. Murakabahkan supaya kamu merasa yang Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan kamu. Ya itulah dia suruh kita pun tengok, lihat kepada apa maknanya yang Tuhan bukakan, yang Tuhan tunjuk kepada kita segala alam-alam ini, supaya kita, kalbi kita tidak putus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak ada bahaya besar bila kalbi terputus dengan Tuhan. Itu azab paling besar bila hati tak dapat menghadap Tuhan. Itu bahaya betul. Allah. Supaya mengambil dalil dengan dia atas wujud wahdaniyat ketunggalan dia, dan lagi akan dibukakan bagimu dalam negeri akhirat daripada kesempurnaan zatnya. Di dunia kita melihat dengan mata dalam, basirah, murakabah, musyahadah. Di akhirat dibuka mata kepala terus. Macam mana? Tapi jaga tu, tetap dasar dia laisa kamisli syai'. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Cara mana serah ke dia. Kerana bahawasanya segala orang yang ahli dunia itu, kerana segala orang yang ahli dunia itu, jikalau dikenalkan hak, Tuhan buka makrifat bagi mereka itu pada segala sifat Rabbaniyah Subhanahu wa Ta'ala,
Nasaya tiada kuasa mereka itu demikian. Kerana apa? Ketiadaan bertambatan segala yang hadis dengan yang qadim. Ya, bagi kita dengan Tuhan kata buka tuan, habis. Kalau buka cara betul lah tuan. Begitu setara Nabi Musa tu, dia minta nak tengok Tuhan. Tuhan kata apa? Unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla wa harra Musa sa'iqa. Minta tunjuk. Tuhan kata kau tengok pun Jabal tu Saina tu. Bila aku tajalli kat dia, kalau dia boleh tahan kau boleh tengok aku. Kalau dia guntung kau habis. Falamma tajalla, bila Tuhan tajalli je kepada Jabal tu Saina, habis hancur. Ya. Ja'alahu dakka wa harra Musa sa'iqa. Hancur pum berkecai dan Nabi Musa pun tombang. Nabi Musa tombang pingsan. Nabi Musa punya kuat punya gagah tuan-tuan, lima daripada jenjit ini. Jadi Nabi Syuaib kan, Nabi Syuaib punya anak perempuan. Ini orang yang binas perempuan boleh bekerja, tapi kena jaga syarat-syarat syariat, jangan langgar. Baru ambil kisah daripada Nabi Syuaib punya anak. Nabi Syuaib dah uzur, jadi anak perempuan dia dorang ni pergi jaga gembala kambing. Jadi satu tempat bagi minum kambing tu, kolam tu kan, dia ada tutup. Ya, macam tempat tu dia apa, perigi besar. Jadi orang ramai pergi, laki-laki semua ada situ kan. Jadi anak Nabi Syuaib ni, yang perempuan yang salihah, yang warak, dia tak dekat lah, dia jauh. Dia dah habis semua orang bagi minum kan, baru dia bawa dia dua beradik pergi minumkan kambing-kambing dia. Jadi bila Nabi Musa nampak tu, ya, Nabi Musa ketika tu dia tolong apa, tutupkan, buka tu. Nak angkat buka telaga tuan-tuan, tutup semua 10 orang, berat. Nabi Musa dicangking sebelah tangan. Itu nak ceritakan apa? Kekuatan luar biasa Nabi Musa. Ada cerita yang kata bulu gomah ni kau tegak tembus bunyi ni. Tembus baju. Ada maknanya hebat Nabi Musa. Setara tu Tuan Tajalli pengsan tu. Ya, pengsan. Nabi Musa punya garang kan eh. Tu abang dia Nabi Harun disepak kali kau tu. Ya aku tinggalkan kau pasang kau biarkan orang semua pergi sembah lembu dia. Dia sempak janggut Nabi apa? Nabi Harun. Nabi Harun memang lembut. Nabi Musa ni keras benda ni. Dia jenis kesasa keras. Bila makna Tuhan tajalikan wa harra Musa sa'iqah. Nabi Musa pun pingsan. Kita tengok tu kehebatan dahsyat Allah Taala kalau tajalli ni. Itu kalau tajalli dengan Nabi dan Rasul begitu macam mana hebat tu. Sebab ada 70,000 nur kan. Jibril nak tahu ketika sampai Sidratul Muntaha, Jibril stop. Aku kalau melangkah pergi terbakar aku kata. Tapi Rasulullah boleh pergi, naik ke atas. Itu menandakan ulama kata Rasulullah adalah nurun, dia nur. Ya, kalau macam bahasa terbakar kan. Nur yang bukan sebarang nur, nur pilihan daripada Allah Taala. Adalah kehebatan baginda sallallahu alaihi wasallam, pemegang tali tajalli dan Dan ada pun segala orang yang ahli akhirat itu, maka dikurniakan mereka itu pada quwwatul malakiyah nuraniyah. Di akhirat besok Allah Ta'ala berikan kita ni quwwatul malakiyah nuraniyah. Mana dia boleh tengok? Di sini sekarang kita tak ada kuah ni. Atau dunia tak bagikan quwwatul malakiyah nuraniyah. Betul tak boleh tengok kan? Kalau tengok tadi Nabi Musa tombang kan. Dan Tuhan dah blok dalam ayat 103 dari suratul An'am. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful habib. Kamu di dunia kamu tak boleh lihat aku, tapi aku yang melihat kamu. Bakal terbuka terbakar kan. Ya, dahsyat ni. La akhraq, nak saya terbakar dan. Maka melihat mereka itu akan Tuhan ini di akhirat. Wujuhun yauma idzin nadhira ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhannya, ia melihat, masya-Allah. Nikmat syurga tuan-tuan apa di antara dia? Ya. Apa ni maksudnya? Bidadari dan punya hebatnya bidadari, masya-Allah. Bidadari tentang bila dia senyum dan dia buka senyumnya, pancaran dia punya sinaran gigi tu tembus lapisan syurga dan. Sehingga ahli syurga ingatkan Tuhan nak tajalli. Rupa senyuman ahli syurga kan. Senyuman bidadari. Bidadari ni kalau dia jenguk muka dia kat dunia je padam matahari kan. Dia punya urat tu nampak pada badan tu. Oh, tak boleh nak cerita punya kecantikan bidadari cukup hebat. Ya, cukup hebat, masya-Allah. Si Makinuddin Al-Asmari, dia bermimpi melihat dalam tidur, bukan original dia dalam tidur, dia mimpi bidadari 40 hari dia tak boleh dekat, tak boleh cakap dengan orang. Buat apa? Busuk bau.
Ya, punya wangi bidadari 40 hari tu tak boleh cakap dengan orang dia kata. Oh, tak boleh. Maknanya apa? Tak boleh sanggup. Rasa jijik enten. Punya hebat itu dalam mimpi. Bayangkan kehebatan bidadari enten. Bidadari bila kita jimat, dia jimat sekali enten, dia dah kembali asar, bikir balik. Bila jimat jadi dara balik, dia jimat jadi dara balik, enten punya hebat. Maknanya nak cerita hebatnya dahsyat nikmat di sana berbagai-bagai. Nikmat makan, nikmat minum, bila punya istana dengan bidadari, Masya Allah, banyak kan. Tapi bila ditajali dengan Tuhan, senyalah tu habis. Ya, sebab Tuhan test, Tuhan bagi sekali nikmat syurga hebat. Bila dia seronok, Tuhan tunjuk yang lain, dia nak lagi tuan-tuan. Tu kata nikmat syurga dia taraki, dia naik. Kita atas dunia turun, akhirnya kita pun turun masuk liang lahat. Ya, naik makin hebat. Ya, tunjuk lagi. Berlakulah beberapa kali, siap berjanji tak nak lepas ni. Bila Tuhan tunjuk, dia nak lagi. Bila Tuhan tajali je, pam, buka je habis. Tuhan tanya nak lagi, tak nak lagi. Mana kemuncak nikmat ialah ar-ru'yah, pembukaan. Kalau di sana ru'yah terus, dia ada kuwatul malakiyah nuraniyah. Tapi di dunia ni dia lihat dengan basirah mata dalam. Sebab tu kalau basirah dibuka dengan Tuhan, tamam sifat mahmudah ni. Confirm dia jadi orang paling zuhud, paling semua cantik. Sebab apa? Kalbi takkan bermadap pada makhluk kita. Sebab apa? Tarikan nur tu tuan, pap tuan tu. Tapi kalau tak ada tu, ni yang kita kena jaga banyak. Kena banyak zikir tuan ni. Azik lahu nurun, zikir tu banyak nur. Baru kita tembak, biar dia terbuka, bagi terang-terang kedudukan kita dengan Allah Ta'ala. Sampai dia terbuka sebelum malaikat maut sampai. Kalau dia sampai tak terbuka, dia rugi besar tuan ni. Madzal ladzi wajada man faqada wa man ladzi faqada man wajada. Ya, apa kehasilan orang sepanjang wuduk dia tak terbuka, maka musyahadah. Dan apakah kerugian orang yang dapat ni benda? Kalau ni benda dia terbuka, musyahadah dengan Tuhan, masya-Allah. Ya, sebab ada peringkat ni. Dia muhasabah dulu, kemudian pergi pada muraqabah, kemudian boleh pergi pada musyahadah, mana syuhud dengan Allah Ta'ala. Itu nikmat paling besar tu. Jangan kita terluput sebelum malaikat maut sampai. Tentu mutiara besar dan semua orang boleh dapat. Sebab hakikat insan, diri kita tu dia layak tangkap benda tu, Tuhan izinkan. Roh, sebab hayatul rohani itu paling hebat. Dimaksud tertipu, dia kira hayat jasmani luar, sangkar luar yang akan dibaling dalam liang lahat insan ni. Allah. Maka melihat mereka itu akan Tuhannya kepada barang yang dibukakan mereka itu daripada kamal zatnya, kesempurnaan. Dan tiap-tiap penglihat hamba itu kadar yang dikurniakan daripada nur dan ya, jadi melihat sana hebat. Tapi dalam kehebatan tu ada lagi kategori-kategori dia. Ada yang cukup hebat, lagi terang. Ada yang kerapan tu hari-hari. Ada yang seminggu sekali, ada sebulan sekali, makna gitu. Berkadar nur. Sebab tu dia orang sensing tangan baju para awliya. Dia riadah habis-habisan sebelum malaikat maut datang, dicuci habis-habis. Dia naik dia punya darajat tinggi nur ni. Ya, ni. Lagi tinggi di sini, lagi sana hebat. Sebab dia kata syamir wala tazar zakiran maut dipanisyanuhu dalalul mubin. Sensing tangan baju kamu. Apa maksud dia? Kena sungguh-sungguh, kinayah pada sungguh. Wala tazar zakiran maut, jangan kamu sekali-kali lupakan kematian. Tipanisyanuhu dalalul mubin, lupakan mati sesat yang terang dan nyata. Kan ya? Banyak ingat kepada zikir. Sebab antara kat Naqsyabandiyah 10 adab mukaddimah zikir begini. Maka yang ketujuh tu ya, iaitu as-sabi', yang ketujuh ialah dia panggil muraqabatul qabr, muraqabah kubur. Jadi kita rasa, kita bayangkan betul-betul kita terbaring ya, dalam keadaan nyawa dah tak ada, kita dah balik, orang uruskan kita. Orang rasakan betul, orang mandikan kita, kita dah terkejung dan orang mandikan kita, orang kapankan kita, orang angkat kita, semayang kita, orang pikul masuk kanda, hantar kita sampai liang lahat, sampai turun dalam liang lahat, belagalah pipi kita, hidung dengan tanah kubur, orang timbul sampai baca talqin. Bayangkan betul-betul. Ini ada dua makna. Makna zahir supaya kita ingatkan kubur, hati kita lembut dan banyak persiapan sana. Makna batin nak pakai dalam jalan ialah yang nak jalan bukan jasad kamu. Itu maksudnya. Batu siapkan dia pergi hantar kat liang lahat. Ya, yang nak berjalan roh kamu. Bahawa kita dah hantar dia sesat kat sana, terus dikontak rohani dengan rohani mursyid yang sampai sanad kepada Rasulullah SAW. Baru dia jalan, pum, baru terbuka kan? Itu kaedah dia. Sebab yang berjalan roh, berjalan roh dengan nur. Sebab dia kata nur kena banyak kan? Ya, tembak zikir tu nur, lagi terang, insya-Allah cepat terbuka. Allahumma ja'alna minhum. Dan satu lagi, dan adalah penglihat dalam negeri akhirat itu musyahadah dengan tiada mata kepala, dengan tiada mata hati. Mana direct terus
Dan yang nyata ia bagi saya bahawasanya tiada beza antara mata kepala dengan mata hati. Di dunia lain kan beza, akhirat sama, Tuhan buka terang terus. Allahumma ja'alna minhum. Dalam negeri akhirat kena bahawasanya jadilah sekaliannya melihat dengan kesukaan pada musyahadah itu. Itu nikmat paling atamun ni'am, semulia-mulia nikmat, sebesar-besar senikmat-nikmat ialah terbuka dia dengan Allah di akhirat besok. Allahumma ja'alna minhum, dengan keberkatan Habibullah Rasulullah SAW pada dan juga pada ahli bait dan para sahabat serta masyayikh. Mudah-mudahan kita digolongkan dalam golongan ahli musyahadah di dunia wal akhirah. Amin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala Allahumma ighfir lana ya Allahumma sallallahu alaihi wasallam wa inna khairal qur'an Allahumma ighfir lana Allahumma ja'alna min ahli tajarrud 'anil aqwal wa jazib qulubana 'anil nazar wa sukun ilaiha hatta yankashifa lana anwarul muraqabah wal musyahadah bi jahi habibika sayyidina Muhammad walhamdulillah subhanakallah. Ya Karim, Allah Karim.